Baik, selamat pagi dan salam sejahtera sekali lagi ya. Selamat datang ke kelas secara online, secara maya, ke kelas Bahasa Melayu gabungan untuk 4 kelas ataupun 2 kelas. Mengikut kelas PKP gabungan 4 kelas, iaitu 5B, bukan 5 niaga B, 5 niaga C, 5 seni B dan 5 seni C ya. Jadi tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada yang telah berjaya masuk ke kelas pada pagi ini ya. Jadi topik kita pada hari ini ialah penulisan karangan. Jadi penulisan karangan. Untuk hari ini, cikgu akan kongsikan tip-tip untuk menjawab soalan karangan. Sama ada karangan A ataupun karangan B. Kedua-duanya boleh diguna pakai ya. Baik, yang pertama sekali nanti kamu akan didedahkan dengan cara penulisan pendahuluan. Seterusnya isi karangan dan yang ketiganya adalah penutup. Jadi saya harap kamu boleh mendapat manfaat daripada slide yang saya pamerkan ini. Okey, sebelum tu saya nak tanya, nampak tak slide yang saya pamerkan? Boleh respon? Nampak, cikgu. Okey, nampak. Terima kasih. Baik, yang pertama kita lihat tip penulisan. Apabila kali pertama kamu menerima soalan nanti, langkah pertama kamu adalah sila baca soalan tersebut dengan berhati-hati. Sila fahami dan kenal pasti yang pertama ialah tema dan tugasan. Yang ini selalu cikgu tekankan, iaitu tema dan tugasan ataupun T2. T2. Baik, saya beri contoh soalan. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian. Okey, huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian. Jadi boleh tak sesiapa cuba untuk menyatakan apakah tema untuk soalan ini dan apakah tugasan untuk soalan ini? Boleh respon? Uraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian. Jadi, yang pertama, tema dia. Apakah tema soalan ini? Aplikasi perniagaan dalam talian. Boleh nyatakan nama sebab saya tak nampak. Saya nampak Jaylin. nyatakan nama dahulu, lepas tu baru nyatakan tema kamu. Hai cikgu, saya Jaylin. Joylin Ya, Okay, apa tema dia Joylin? aplikasi perniagaan dalam talian. Okey, aplikasi perniagaan dalam talian. Itu pendapat Joylin. Baik, kemudian apakah tugasannya? Apakah tugasan untuk soalan ini? Ada sesiapa nak jawab? Saya panggil nama. Apa yang hadir hari ini? Madeline Chai ada? Tak ada. Madeline Chai? Tak ada. Apakah temanya? Apakah tugasannya? Ya, kita sama-sama belajar. Apabila kamu mencuba, kamu akan ingat. Jangan takut. Saya lah cikgu. Uraikan pendapat anda.
Okey, huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan. Baik, tugasan untuk soalan ini adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa? Aplikasi perniagaan dalam talian. Jadi dalam penulisan kamu hanya tekankan tentang dua perkara ini saja, iaitu yang pertama tadi aplikasi perniagaan dalam talian. Kamu mesti tahu apa dia aplikasi perniagaan dalam talian tersebut, apa maknanya. Kemudian yang kedua, kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian. Kebaikan-kebaikan, bukannya keburukan-keburukan. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, temanya adalah aplikasi perniagaan dalam talian. Okey, tahniah kepada Joylin tadi. Dan yang kedua, kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa? Aplikasi perniagaan dalam talian. Okey, kita teruskan. Tip penulisan perenggan pendahuluan. Jadi saya dah beberapa kali beri tip untuk pendahuluan. Sebelum ini saya dah beri tayangan video daripada cikgu, siapa saya lupa nama cikgu tu, daripada YouTube hari itu kan. Jadi kali ini ada 6 perkara yang perlu kamu yang boleh kamu gunakan untuk menulis perenggan pendahuluan. Okey, yang pertama boleh menggunakan takrifan. Okey, takrifan ni maksudnya makna, memberi makna, memberi maksud pada tema tersebut tadi, ataupun pada tema lah. Kemudian yang kedua, ayat binaan ehwal. Apakah kejadiannya? Bagaimana perkara itu berlaku, kejadiannya, ehwal. Dan boleh menggunakan ayat tokoh, menggunakan ayat tokoh dari tokoh mana-mana yang berkaitan, yang sesuai. Kalau tak ada, tak boleh guna. Kemudian boleh menggunakan ayat sejarah, Kemudian menggunakan ayat semasa yang kini, yang terkini. Dan boleh juga menggunakan ayat tanya. Jadi kebiasaan kita menggunakan ayat tanya. Okay, kita akan pergi satu persatu. Okay. Ayat binaan takrifan. Contoh. Okay, berdasarkan soalan tadi Berdasarkan soalan tadi, ini adalah contoh untuk ayat takrifan. Perniagaan dalam talian ialah urus niaga yang tidak memerlukan pertemuan bersemuka antara penjual dengan pembeli. Okey. Jadi di sini adalah takrifan tentang perniagaan dalam talian, iaitu urus niaga yang tidak memerlukan pertemuan. Hanya menggunakan internet sahaja. Kemudian ayat binaan ehwal ataupun kejadian. Contoh ayatnya, kedua-dua pihak hanya berurus niaga melalui talian internet sahaja. Okay. Menggunakan talian internet sahaja. Jadi kejadiannya berlaku hanya melalui talian internet sahaja. Itu adalah kejadiannya. Okay. Yang ketiga, kamu boleh menggunakan ayat tokoh. Begini Kalau perniagaan, kita tak dapat lari daripada Jack Ma. Selain daripada Jack Ma, siapa lagi? Kita ada tokoh perniagaan yang terkenal di Malaysia seperti Freddy Fernandez, yang toke Asia tu. Boleh juga ambil contoh Freddy Fernandez, tokoh dia. Baik, tokoh perniagaan dalam talian ternama dunia iaitu Jack Ma mengatakan bahawa perniagaan kreatif ini perlu dijadikan peluang oleh semua orang untuk menjual dan membeli barangan secara terbuka. Ini adalah contoh untuk perenggan pendahuluan yang kita ambil daripada ayat tokoh. Selalunya kamu tak ada idea kan untuk menulis pendahuluan. Susah cikgu. Bagaimana nak mula ni cikgu? Okay? Boleh menggunakan ini. Kemudian bagaimana menggunakan ayat sejarah? Perniagaan jenis ini sebenarnya telah bertapak di Malaysia sejak 2 dekad lalu. Okay? Jadi ini adalah sejarah kan. Perniagaan secara dalam talian ini dijalankan sejak 2 dekad yang lalu. Maksud 2 dekad ni adalah 20 tahun yang lalu. Sudah berlakunya perniagaan dalam talian. Okay, 1 dekad 10 tahun kan. Okay, seterusnya.
Ayat semasa. Ya, boleh masukkan juga dalam pendahuluan kamu menggunakan ayat semasa yang kini. Boleh menggunakan kini. Kini perniagaan konvensional ini telah beranjak kepada perniagaan dalam talian secara beransur-ansur. Okey, apa makna perniagaan konvensional? Kebiasaan. Maksud konvensional ni adalah kebiasaan. Jual belilah, pergi kedai, penjual menjual di kedai, pembeli datang ke kedai. Itu adalah konvensional. Dan akhir sekali boleh menggunakan ayat tanya. Contoh, sebagai persoalannya, apakah kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian? Ni tak ada masalah lah. Saya selalu baca pendahuluan kamu mesti ada di akhirnya boleh menggunakan ayat tanya. Sebagai persoalannya, apakah kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian? Jadi di sini kamu kembali semula kepada tugasan. Tugasan. Yang atas tu tadi kebanyakannya adalah tema kan, ni perniagaan konvensional. Ni tema. Ni adalah tugasan di akhirnya, tugasan. Ada yang baru nak masuk Saya sekejap Mungkin terpaksa accept dia. Itu Felda. Baru masuk itu Felda. Okey, yang kelima dan yang keenam sudah. Perenggan pendahuluan yang penuh. Kita lihat perenggan pendahuluan yang penuh. Baik, ni saya harap jelas semua. Nampak kan? Baik, yang pertama kita lihat yang berwarna merah tu. Perniagaan dalam talian ialah urus niaga yang tidak memerlukan pertemuan bersemuka antara penjual dengan pembeli. Itu adalah ayat takrifat. Menerangkan tentang maksud perniagaan dalam talian. Kemudian yang berwarna biru. Kedua-dua pihak hanya berurus niaga melalui talian internet. Yang ni adalah ayat ihwal. Yang kejadian dia, bagaimana kejadian tersebut berlaku. Kemudian tokoh peniaga dalam talian ternama dunia iaitu Jack Ma mengatakan bahawa perniagaan kreatif ini perlu dijadikan peluang oleh semua orang untuk menjual dan membeli barangan secara terbuka. Ini adalah ayat tokoh. Okey. Perniagaan jenis ini sebenarnya telah bertapak di Malaysia sejak 2 dekad lalu. Sejarah, ayat sejarah. Kini perniagaan konvensional telah beranjak kepada perniagaan dalam talian secara beransur-ansur semasa. Ini adalah ayat semasa kini. Boleh menggunakan kini. Dan akhir sekali, sebagai persoalannya, apakah kebaikan-kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian? Iaitu ayat tanya. Kalau kamu perhatikan, seperti yang saya kata tadi, ini adalah tugasan kebaikan-kebaikan. Supaya jelas apa yang akan dibincangkan di perenggan isi nanti. Okay, kalau kamu perhatikan, di sini adalah temanya. Kebanyakan tema. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, kita teruskan. Tip penulisan perenggan isi Saya akan beri isi yang pertama sahaja. Okey, untuk tip penulisan perenggan isi ni seperti yang saya katakan ada 5 perkara sebelum ini Ada 5 perkara. Sebab kadang-kadang bila kita menulis perenggan isi ni kita lantak saja. Kita tibai saja. Jadi ini menyebabkan perenggan isi kamu seperti kacau. Kacau bila tidak tersusun dengan baik. Jadi yang pertama ayat topik. Semua dah tahu. Ayat topik ni maksudnya isi lah. Jawapan Ayat topik ataupun jawapan. Kemudian yang kedua ayat contoh. Ayat huraian, ayat simpul ataupun penegas, dan akhir sekali frasa menarik ataupun peribahasa, boleh masukkan peribahasa, kata-kata hikmat. Untuk yang kelima ni tidak semestinya setiap perenggan. Kalau tak ada yang sesuai, tak perlu masuk. Tak perlu masuk.
Sekurang-kurangnya satu dalam penulisan karangan kamu tu pun dah cukup untuk frasa menarik ataupun untuk peribahasa. Okey, ayat topik ataupun isi ataupun jawapan kamu. Okey, contoh ayatnya. Kebaikan meja aplikasi perniagaan dalam talian ialah peniaga akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Okey, ini adalah kebaikan yang pertama. Meja tu maksudnya utama, kebaikan utama aplikasi perniagaan dalam talian ialah peniaga akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Jadi itu adalah kebaikan utamanya, meja. Okey, itu contoh ayat topik dalam satu perenggan. Kemudian ayat contoh. Antara contoh keuntungan besar ini ialah peniaga tidak perlu mengeluarkan modal, sewaan premis dan mereka juga mendapat stok barangan dengan kos yang murah. Okay. Antara contoh keuntungan besar ini ialah peniaga tidak perlu mengeluarkan modal, sewaan premis dan mereka juga mendapat stok barangan dengan kos yang murah. Jadi ini adalah ayat contoh. Dah ada ayat contoh, ayat isi ya. Kemudian ayat huraian, kena huraikan isi jawapan tersebut tadi ya. Baik, keuntungan ini berpunca daripada modal asas yang kecil tetapi barangan yang dijual berharga seperti barangan dalam pasaran biasa. Okay, ini adalah huraian. Keadaan ini membolehkan peniaga berkenaan mendapat kuantiti pelanggan yang banyak. Okay. Ini adalah huraian. Kemudian penegas, saya selalu katakan penegas ataupun ayat simpul. Penegas tentang isi ataupun jawapan. Di contoh ayatnya, oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa aplikasi perniagaan dalam talian akan menyebabkan peniaga mendapat keuntungan berganda. Jadi di sini dia adalah jawapan yang tadi kan. Mendapat keuntungan berganda. Kamu kena tegaskan perkara ini di akhir perenggan isi kamu. Dan frasa menarik ni. Ini tidak semestinya. Okay, saya beri contoh. Di sini frasa menarik yang sesuai untuk isi ini, jawapan ini. Persis kata peribahasa, bagai mendapat durian runtuh. Ataupun boleh menggunakan bak kata peribahasa, anak baik menantu molek. Dapat keuntungan yang berlipat ganda lah. Anak baik menantu molek. Okay, ini adalah keseluruhan perenggan isi ya. Yang pertama iaitu perenggan kedua selepas pendahuluan. Yang warna merah tu, kebaikan meja aplikasi perniagaan dalam talian ialah peniaga mendapat keuntungan berlipat ganda. Okey, jawapan ni adalah ayat jawapan ataupun ayat topik ataupun isi. Okey, teruskan. Antara contoh keuntungan besar ini ialah peniaga tidak perlu mengeluarkan modal sewaan premis dan mereka juga mendapat stok barangan dengan kos yang murah. Okey, ini adalah contoh tadi ya. Keuntungan ini berpunca daripada modal asas yang kecil tetapi barangan yang dijual berharga seperti barangan dalam pasaran biasa. Ini adalah huraian kepada jawapan. Okay. Perniagaan melalui peranti membolehkan peniaga berkenaan mendapat kuantiti pelanggan yang lebih banyak. Ini adalah ayat huraian. Huraian contoh. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa aplikasi perniagaan dalam talian akan menyebabkan peniaga mendapat laba berganda. Ini adalah simpul dia. Ayat simpul ataupun penegas. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa aplikasi perniagaan dalam talian akan menyebabkan peniaga mendapat laba berganda. Biasanya kamu juga menggunakan tegasnya di sini kan. Tegasnya di sini, jelaslah bahawa aplikasi perniagaan pun boleh Ada soalan setakat ni? Okey, kita teruskan. Tip penulisan perenggan penutup untuk bahagian penutup.
Okey. Yang pertama ayat tegasan. Ayat tegasan, kemudian ayat ajakan. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya bagaimana rupa ayat tegasan, ayat ajakan. Kemudian ayat harapan ataupun cadangan. Biasanya cikgu peringatkan supaya menggunakan ayat harapan dan cadangan ni ya. Dalam penutup kamu mesti ada harapan ataupun cadangan. Kemudian ayat kesimpulan. Okey. Kita lihat satu persatu. Ayat tegasan. Contoh, berdasarkan huraian idea tentang kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian, jelaslah bahawa inovasi ini perlu disambut oleh masyarakat dengan hati yang terbuka. Ini adalah contoh ayat tegasan. Ayat ajakan. Semua pihak sama ada peniaga atau pengguna perlu menggunakan metod. Metod ni maksudnya kaedah jual beli ini dengan baik dan jujur. Ni ajakan mengajak. Ayat harapan. Masyarakat berharap supaya aplikasi perniagaan dalam talian akan berkembang sehingga kawasan pedalaman. Ini adalah contoh ayat harapan. Masyarakat berharap. Dan ayat kesimpulan. Ingat, ayat kesimpulan ni tak boleh diletakkan di bahagian perenggan isi ya. Ini adalah untuk penutup saja. Sebagai kesimpulannya, terlalu banyak kebaikan pengaplikasian perniagaan dalam talian. Hanya jauh hari yang mengenal menikam. Okay. Maksud peribahasa tersebut adalah hanya orang bijaksana sahaja yang mengetahui kebaikan ilmu. Jadi di akhir ni, kesimpulan ni dia menggunakan peribahasa. Okay, ini adalah contoh perenggan penutup secara keseluruhan. Kita lihat ayat tegasan. Berdasarkan huraian idea tentang kebaikan aplikasi perniagaan dalam talian, jelaslah bahawa inovasi ini perlu disambut oleh masyarakat dengan hati terbuka. Ini adalah ayat tegasan. Seterusnya, semua pihak sama ada peniaga atau pengguna perlu menggunakan metod jual beli ini dengan baik dan jujur. Baik atau buruknya perniagaan dalam talian ini bergantung pada sikap masyarakat itu sendiri. Ini dia mengajak ayat ajakan. Seterusnya, masyarakat berharap supaya aplikasi perniagaan dalam talian akan berkembang sehingga ke kawasan pedalaman. Ini harapan ataupun cadangan. Supaya berkembang sehingga ke kawasan pedalaman, kampung halaman kita di sana yang tak ada line. Sebagai kesimpulannya, terlalu banyak kebaikan pengaplikasian perniagaan dalam talian. Hanya jauh hari yang mengenal menikam. Jadi kesimpulan dan peribahasa, ada peribahasa di sini. Okey, demikian untuk 3 peringkat penting dalam penulisan. Yang pertama tadi adalah pendahuluan, yang kedua isi dan yang ketiga ni adalah penutup. Okey, saya nak kembali semula kepada pendahuluan tadi ya. Baik. Kembali ke sini. Baik, kalau kamu perhatikan di sini ya, ada 6 kata dia, 6 jenis ayat. Itu terpulang kepada masing-masing. Semada, okey, yang ni tak semuanya semestinya kamu gunakan. Mungkin kamu boleh gunakan yang takrifan, lepas tu yang ehwal ni kalau tak nak guna tak apa. Ataupun nak guna juga boleh. Kemudian untuk tokoh ni mungkin kamu susah nak mencari kata-kata tokoh kan. Tak perlu juga. Dengan tembak sembarangan. Kemudian yang sejarah ni pun sama. Kalau kamu dapat mencari fakta sejarah berkenaan dengan tema yang kita bincangkan, boleh masukkan. Yang ni boleh. Kini, perniagaan konvensional telah beranjak kepada
perniagaan dalam talian secara beransur-ansur. Ini adalah ayat semasa. Dan yang ni penting. Sangat boleh digunakan. Okay. Jadi boleh gunakan yang satu merah ni. Kemudian yang ni 2 dan 3. Ataupun nak panjangkan lagi perenggan pendahuluan kamu boleh tambah 4 lah. Tak semestinya semua jenis ayat ni kamu guna pakai ya. Baik, tiba kepada latihan untuk minggu ini ya. Latihan ini adalah bahagian A. Saya akan hantarkan latihan ni ke Google Classroom dan sila return balik, hantar tugasan kamu nanti 2 Disember 2020, iaitu pada hari Rabu. Tarikh tutup tu 12:30 malam Rabu tu. Tapi kalau kamu ada masalah, saya percaya, saya tahu kamu semua sibuk sekarang. Satu hari ada 3 sidang kelas kan. Ada banyak sangat. Saya masih terima kalau lewat 1-2 hari itulah. Jangan sampai hari Ahad seterusnya. Okey, soalannya. Lihat bahagian A 30 markah, masa dicadangkan 45 minit. Lihat rajah di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor kejayaan murid dalam akademik. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 kata-kata. Okey, saya dah perhatikan soalan ini. Kebanyakan negeri-negeri menggunakan tema ini ya untuk percubaan terakhir mereka. Saya pun terfikir kenapa mereka kebanyakan negeri-negeri menggunakan faktor kejayaan murid dalam akademik. Apakah faktor-faktor kejayaan murid dalam akademik? Kemungkinan sebab sekarang ni pandemik kan sedang melanda, PKPP, jadi kebanyakan kamu belajar di rumah masing-masing, cikgu di sini, kamu di rumah. Jadi sebab itulah mungkin ini menjadi isu yang hangat sekarang. Mendapat dorongan keluarga. Adakah kamu yang menyertai saya pada pagi ini? Saya percaya mendapat dorongan keluarga kan? Kemudian menghadiri program motivasi. Yang ketiga, memiliki sikap positif. Mesti kamu semua yang hadir pada hari ini memiliki sikap yang positif. Okay. Temanya adalah faktor-faktor kejayaan murid dalam akademik. Okay. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor kejayaan murid dalam akademik. Ya, ada soalan? Yang pertama sekali kita lihat apakah tema ni ya. Saya nak dengar suara. Apakah tema untuk soalan ini ya? Nampak kan ni? Kecil sangat kan? Nampak juga. Okey. Apakah tema dia? Kejayaan murid dalam akademik. Okey ya. Kemudian apa nama? Tugasan? Huraikan. Ya, ni dia. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor kejayaan murid dalam akademik. Tapi isi dah diberikan, senang kan? Ya. Cuma kamu kena huraikan menggunakan kaedah yang saya paparkan tadi ya. Menggunakan 5 perkara tu. Mesti ada pendahuluan dan penutup. Okey. Ini adalah cadangan ungkapan menarik yang boleh kamu gunakan. Nanti saya pun akan postkan juga dalam grup. Bagaimana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Bagaimana ibu bapa kamu begitulah kamu. Macam hari ini ya, ibu bapa kamu telah memberikan peluang kepada kamu untuk menggunakan handphone mereka untuk belajar. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey. Ada soalan? Sebelum kita Tak tutup. ada. Tak ada. Tidur semua kan? Dah cikgu. Sebelum tu kita nak ambil kehadiran dulu. 32.
32 orang. Okey, ada sesiapa yang nak tanya? Itu Felda? Nyadai. Lewat bangun Tak kah? ada. Mana ada. Tadi lag cikgu. Oh, pergi mana kamu? Makan. Komputer lag cikgu. Oh, okey. Tak apa. 32 orang hadir hari ini ya. Boleh Yeah. sesiapa ambil kehadiran, ambil gambar terus untuk 32 ni maksud saya. Boleh tunjuk muka semua? Malu juga. Siapa ketua kelas ni? Clara May boleh ambil lah. Lepas tu send ke grup. Malu. Dah juga. Itu dia Alicia. Wah, baru bangun Alicia. Dah lama terbangun juga. Oh, dah mandi ke tu? Ni seorang lagi. Wah, Frederick handsome. Yeah, fast. Mana muka kamu Frederick? Tak nampak muka. Belakang saja tu. Oh. Bahu saja. Malu cikgu, malu. Aku malu. Malu kerak. Okey, yang lain. Menikah, mana muka kamu menikah? Oh, kadang menikahnya bisa. Hilarion. Wah, handsome Hilarion. Rambut panjang, gunting. Baru bangun, cikgu. Masa SPM nanti ya. Pastikan kamu kemas ya. Jangan ubah-ubah rambut kamu. Bila kamu datang nanti jangan timbulkan masalah. Ada yang masa Christmas tu dah dye rambut warna kuning. Kamu akan disuruh balik tau. Suruh pulai baru. Sudah, Yang perempuan pun sama. Jangan kuningkan rambut. Zadai, jalai. Ustaz Fiza, mana muka kamu? Pergi tandas. Okey, siapa sajalah boleh ambil gambar kita kehadiran ni Mungkin boleh. Sebab sekarang ni 2 tu jangan tak. Siapa boleh ambil. Jangan left dulu Saya nak ambil kehadiran. Stop present. Itu baru nampak. Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup perbincangan kita pada hari ini ya. Sekian saja, terima kasih. Minggu depan jumpa lagi ya. Jangan miss hari ini kita 30 orang 30 yang hadir hari ini. Dah left tadi Jadi kini. ada peningkatan tahniah kepada semua. Ni Ya, ketua cikgu. suka ni, ketua suka. Thank you, cikgu. Terima kasih. Bye. Bye. Saya cikgu. Bye bye. Jaga diri masing-masing. Baiklah juga. Bye. Bye, cikgu. Bye. Baik cikgu. Bye. Boleh left seorang demi seorang keluar.